dalam ni dia pakai speaker. Ya, ni GC sekolah. Okay, nampak tak? Clear tak? Tak clear. Dalam ni pun nampak. Ni, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dengar tak? Kalau dengar, komen. Tak berapa Ya. Bukan mah kak, kalau saya COVID habis kak. Tanah. Sebab saya mengayau kak, banyak. Hello, hi teacher Farah. Nak ambil harian ke hari ni? Oh iyalah. Okay, kita nak setting kalender untuk kelas kita. Tapi kan, untuk permulaan adalah lebih baik cikgu-cikgu pergi dekat setiap kelas, dan pergi dekat classwork dan klik Google Calendar ni. Sebab apa? Kalau kita tak klik Google Calendar ni, kelas tu tak masuk dalam kalender kita yang semua sekali. Macam ni kan, saya masuk banyak, semua kelas saya masukkan setiap satu. Itu yang pertama sekali. Sebab nanti kita nak copy tu dia takkan ada dekat maksudnya nanti kelas tu dia tak wujud. Jadi untuk mula-mula sekali, cikgu ada kelas banyak kan. Pergi dekat setiap satu kelas, pergi dekat classwork, pergi dekat Google Calendar untuk add kalender ke dalam kita punya kalender yang full. Kalender utama kita ni, semua sekali ni. So, macam saya akan check, okay, saya ada 4 ruby, saya ada 4 zircon, saya ada 5 diamond, 5 opal, 5 sapphire, topaz. Yang ni, mana yang tak ada ni, contoh 5 diamond ni, cikgu boleh antik. Yang ini yang tahun lepas punya. Macam ni pun sama, antik. Mana yang tak berkenaan, cikgu ambil yang tahun ini sahaja yang punya. Birthday ni pun kalau tak perlu, saya rasa tak perlu pun. Birthday ni, panitia kalau ada dari reminder yang lain-lain lah. Itu yang pertama sekali. Okey, yang kedua, contoh. Kita nak create kalender untuk kelas kita. Contoh macam hari esok, saya nak buat kelas GM Google Meet bersama 4 ruby dan saya dah lupa, dan 4 zircon. Okay, yang ini kita setkan dulu, tulis tajuk apa yang kita nak buat. Lepas tu add Google Meet video conference. Ni supaya link dekat Google Meet ni keluar. Penting sebab apa? Link ni yang kita akan share pada student kita. Jadi add guest ni tak perlu dulu sebab kita letak yang ini, saya letak kelas mana? Add guest letaklah 4 ruby dan tambah lagi 4 zircon. Yang ini kalau kita nak copy, ini kita set terus. Jadi dekat gas ni kita ada 2, 4 ruby dengan 4 zircon. Sebab kita nak gabung 2 kelas kan. Kalau cikgu nak gabung 3 kelas, masukkan sekali kelas yang ketiga dekat add gas ni. Okay, contoh saya letak 5 opal lah. Okay, dia ada 3 kelas kat sini. Kalau cikgu tersalah klik, cikgu pangkah je. So dia akan remove. Jadi tak kisahlah yang tu kan. And then yang ini yang lain-lain tu cikgu tak payah nak buat apa-apa. Lepas tu set masa lah. Jangan set all day ni nanti sepanjang hari cikgu buat Google Meet.
Penat nanti. Okey, contoh kita buat pukul 10 sampai 11 pada tarikh kita tukar contoh esok. Kalau cikgu sejenis yang konsisten, setiap minggu nak buat Google Meet, cikgu buat weekly on Wednesday sebab dia hari Rabu setiap minggu cikgu akan buat. Set macam tu. Tapi kalau cikgu jenis yang tak konsisten, saya saja ambil daily lah. Mungkin minggu ni kita boleh buat, minggu depan kita semalas kita bagi kerja je. Tapi kebanyakan saya tengok kat sini dia memang buat weekly lah, setiap minggu dia buat. Yang ni kalau setiap bulan pada minggu keempat hari Rabu lah. Yang ni tak payah abaikan lah. Okay. Contoh saya set daily dan cikgu tekan save. Yang ini, would you like to send invitation email to Google Calendar guest? Adalah lebih baik kalau cikgu hantar. Jadi diorang akan dapat email. Okay, email mengatakan setiap kali kita ada kelas tu, email akan masuk dekat diorang punya inbox. Mengatakan dia ada kelas. Klik send. Itu sahaja. Contoh. Ya. Ada tadi pilih agak kena buat manually. Ya, kena buat manually. Kalau akan nak selang-seli contoh minggu ni, minggu tahun 4, minggu kedua dan keempat, tahun 4, minggu ketiga dan ke 1 dan 3 untuk tahun 5 akan kena buat manually sebab dia tak ada pilihan ni. Dia tak ada untuk custom. Contoh custom tadi, mana kelas? Alamak, dia dah banyak sangat. Setiap 2 minggu, setiap 4 minggu boleh. Sekejap ya, dia dah banyak sangat. Mana tadi, saya set pada hari Rabu. Ni. Ini. Set contoh repeat 14 hari sekali. Ini. Ataupun akak boleh set untuk contoh minggu ini set 23 Contoh untuk ini untuk yang akan datang. Sekejap, Rafi. Contoh yang ni macam mana? Yang ni ke? Repeat yang minggu, kalau kita nak repeat yang minggu, kita akan jadi satu. Repeat. Hari Khamis, lepas hari Khamis, setiap minggu lah. Kalau repeat every 2 week, hari Khamis ni ada, dalam kalender minggu depan ada, minggu satu lagi tak. Yang ni tadi kak, ini tadi. Custom pergi dekat repeat 2 weeks, ambil 2 weeks. Akak tulis hari Rabu, contoh. Ya betul. Yang S tu kita nak habiskan kita punya event tu dia. Kalau level sampai minggu 40 pun kita tarik dalam kalender. Tapi kalau one tu bila tarik last, after kalau occurrence tu berapa kali berulang. Kalau after 4 occurrence, lepas 4 kali berulang kalender, dia dah di kalender. So kalau kita expect aktiviti sampai bulan 5, kita repeat lah sampai habis bulan 5. Kita punya tu, tapi nak selamat tu, level kan dia. Nanti dia dah tak boleh pilih je lah. Okay. Sekejap saya tak dengar. Okay, contoh kalau cikgu-cikgu tadi kita pergi dekat kita punya yang kelas tadi. Kalau tengok kat sini memang banyak betul. Cikgu double klik kat sini kalau cikgu nak copy. Kalau nak copy kepada kelas-kelas lain. Yang ni tadi kan kita dah buat Pak Rudy, Pak Zekon. Cikgu tambah je dekat gas ni. Contoh, cikgu nak letak 5 opel.
add guest, nanti dia akan tambah kat sini automatically. Dan cikgu terus klik save. Okay, yang ini recurring event ni cikgu boleh pilih untuk event ni sahaja ke ataupun untuk kali ni dan following event untuk akan datang ataupun all event. Kalau saya akan pilih all event lah. Sebab kalau kita nak combine kelas, memang kita akan combine kelas yang sama. Jarang kita nak combine kelas yang lain. Okay, okay sahaja dan yang ini macam biasa send sahaja email supaya murid-murid take note lah kita ada kelas pada hari kejadian. Okay. Contoh, kalau cikgu rasa macam tak naklah buat kelas, cikgu delete saja. Delete sahaja all event. Nanti dia akan delete yang hari yang kita set ni dan akan datang. So delete all event. Lepas tu dia akan tanya, would you like to send cancellation email to Google Calendar guest? Yes. Jadi send. Okay, ada apa-apa soalan tak dekat yang join meet ni? Kalau kelas tu setiap Selasa, Khamis, jadi kena buat asing-asing ikut hari ke atau boleh sekali harum? Boleh sekali harum. Setiap minggu, Selasa dan Khamis, kita boleh set. Tak, maksudnya akan buat satu yang hari Selasa atau buat satu lagi hari Khamis. Okay. Any question? Baik cikgu, baik. Okay, ada soalan boleh tanya terus. Cikgu boleh chat kalau saya tak apa nak dengar. Tadi kita dah klik dekat macam tak keluar je dekat kelas tu. Kat kelas lain. Dia patutnya kalau kita klik dekat kalender tu, klik balik dekat kalender tu, lepas tu kita check balik. Ada tak yang kita invite? Contoh saya classmate. Contoh ini saya set, akak tengok balik ada ke tak nama dekat guest tu. Yang penting dekat guest. Ini contoh double click. Dekat bahagian guest ni ada tak? Kalau ada dia memang automatik ada. Kalau dia tak ada, dia memang tak ada lah. Ini saya nak cancel. Ni kita okay, boleh tak? Okay, ada apa-apa soalan tak pasal kalender ni? Kalau tak ada, memang nak bagi kelas. Boleh tak? Kalau boleh sana. Tapi extension tu? Tak, maksudnya kelas ni tak ada dalam kalender tak? Jadi mana? Tadi ni. Ini tadi dah set. 25 hari ni kan? Ya. Kelas Kita kita ulang-ulang tak belum dia resmi. Oh. Ini nak buat kelas ni Okey, yang kat rumah boleh try juga buat dalam kalender masing-masing. Lagi dalam 2020 saya masuk kejap untuk tunjukkan
extension mute for all dengan extension untuk dapatkan attendance. Boleh try. Sekarang dia pun Untuk extension. jadi semua aku tadi kita ikat lagi ini dia ada dua suara. Stop please. Kejap. Tolong, tolong. Okay. So yang ada dekat Meet, okay. Ni saya nak tunjuk untuk extension. Satu, masalah kita nak mute kepada semua murid, dan juga satu lagi extension untuk kita dapatkan attendance semua murid. Okay. Jangan. Okay, so yang first kali untuk dapatkan extension ni, okay, kita mesti, sekejap saya kena tunjuk guna connector window sebab saya punya ni dah ada extension. So extension untuk mute semua murid dalam sewaktu meet, search sahaja mute all on meet extension. Okay, satu-satu kita buat dulu untuk mute all . So bila search mute all on meet extension, ya. Okay, yang kalau yang dalam makmal semua cara nak buat kalender tu, kalau nak tengok untuk mute dengan dapatkan attendance boleh follow kat depan. Dia dah check. Okay, first kali pastikan dekat Google tu search mute all meet on meet extension. Ambil yang atas sekali. Okay, ambil yang atas sekali ni. Ini kita akan masuk dekat Chrome Web Store. Okay, tapi sebab incognito tab dia cakap you cannot add extension. Okay, cuma nak all on meet extension. Okay, ambil, kita pergi dekat Chrome Store. Okay, dia akan keluar dekat bahagian tepi ni, mute all on meet, gambar kamera berpalang warna merah. Okay, kalau maksudnya belum install, dia akan ada dekat sini add on Chrome, extension on Chrome, macam tu lah, tapi dia suruh add lah. So follow je, add, yes semua tu. Okay, bila kita nak tengok sama ada extension tu dah masuk belum dekat kita punya Chrome, pergi dekat bahagian atas kanan ni, okay, ada lambang puzzle, tekan lambang puzzle tu, kita akan tengok dekat situ ada dua extension yang kita guna. Mute all on meet. Okay, pinkan dekat atas. Kalau kita unpin, dia tak keluar dekat sebelah ni. Pinkan sahaja. Pastikan thumbtack pin tu berwarna biru. Okay. Okay, bila
dah ada mute on mute ni, dia dah keluar ke atas ni, maksud kita dah ada. Okay, satu lagi extension yang kita nak pakai untuk dapatkan attendance, kita search Google Meet Attendance extension. Mesti tulis extension, kalau tak nanti dia tak pergi dekat Chrome Store. Okay, ambil yang atas sekali, Google Meet Attendance. Okay, satu yang kena ingat, bila pakai extension dekat Meet ni, Mute All dengan Google Meet Attendance ni hanya host sahaja yang boleh control. So jangan risaulah, budak tak boleh nak mutekan kita atau murid yang lain. Bila kita host, kita sahaja yang boleh ambil attendance. Murid lain boleh ambil attendance, tapi untuk mute hanya kita sahaja. So sama juga, add to Chrome, apa step yang disuruh, just agree dengan yes lah. Okay, so bila dah ada, dekat sini dah akan keluar dua extension, Google Meet Attendance, Mute All on Meet. Okay, pinkan kedua-dua, barulah dekat bahagian sini nanti dia keluar. Okay, so yang dalam Meet setakat ni boleh follow ya. Boleh follow untuk install lah. Boleh, okay. Apa angguk tu maknanya dia dengar tu. Okay. Next, okay. Bila kedua-dua ni dah ada, dia akan hidup hanya bila kita on Meet sahaja. Dia akan menyala macam ni, dia memang lamban macam ni. Tapi untuk yang Mute for All ni, dia akan menyala bila kita on Meet. Kalau kita on dekat benda lain, dia tak hidup pun. Sebab dia punya extension hanya untuk Meet. Kita buka SPKPM ke apa ke, dia tak akan hidup. Okay, bila on Meet dia akan hidup. Dan nak tahu benda tu dah ada ke belum dekat dalam kita punya Meet. Kalau Meet yang biasa tanpa extension, dia cuma ada chat with everyone, show everyone, tepi ni kosong. Tapi bila kita ada extension ni, dia akan ada lambang Mute All User. Okay, untuk extension attendance, okay, kalau kat bawah ni biasanya kita ada turn off microphone and call, turn on camera, lepas tu sini kosong, terus raise hand. Tapi ni ada lambang right. Okay, bila kita tekan dia akan keluar pop up dekat sini. Ini menunjukkan siapa yang ada dan masuk dalam kita punya Meet. Kalau kita offkan dia, dia tak hijau, pop up tu akan hilang. Okay, so bila kita nak mute, kita pergi pada mute dulu. Okay, sekarang yang ada dalam Meet, buka semua mic. Semua buka mic. Gila tak ya aku dalam. Yang kat luar, dalam makmal jangan buka mic. Kak Anis, Kak Aziz, Kak Yus, Maizan, buka mic. Okay, sekarang ni kita boleh nampak kan, banyak ni. Gerak, ada keluar dia punya suara, punya, aim punya, okay. Kita sebagai host sahaja boleh menggunakan macam mana, pergi dekat lambang dalam kita ada. Ini cuma dia nak beritahu extension. Tekan sekali sahaja, tengok apa berlaku lah. Dia akan keluar, akan hilang, keluar hilang, dia akan mute sendiri. Kita tak perlu tekan mute. Okay, so semua orang dalam Meet sekarang dah di-mute-kan oleh host. Tetapi, okay, sebelum kita bercakap, pastikan kita punya mic ni on. Sebab extension ni dia outside punya extension, so dia ada tak stable kadang, dia mute-kan host juga. Jadi kita bercakap budak tak dengar. Jadi sebelum kita, lepas kita mute-kan murid, okay, kita pastikan kita punya mic ni on. Sekarang cikgu-cikgu dengar suara saya kan? Okay, sekali lagi kita try. Nak tengok apa berlaku, semua yang luar dari makmal, on balik mic. Mic. Okay, so dekat sini saya nampak sekarang Fah punya on, Kak Yusmaizan, Kak Aim, Kak Raifah punya on. Tapi dekat lambang mic kena pangkah ni, palang ni, tekan sekali je. Tekan sekali je. Tekan sekali dia auto. Okay, dia keluar, hilang. Mana dia mute, sedang mutekan seorang dengan orang. Dia mute. Jangan, nanti dia marah. Okay, so kita check. Kalau ada lagi yang belum mute, kita tekan sekali lagi.
Dia akan detect di mana kita belum mute kan, dia akan mute kan. Okay, done. Semua dah dipalangkan. Check dulu kita punya mute ke tidak. Okay. Okay, next. Boleh faham yang ini ya? Yang mute ni just install extension. Tekan sekali dia akan mutekan semua. Bila kita dengar suara budak lagi, tekan lagi. Dia akan mutekan semua. Tapi pastikan check kita punya mic ni dia tak mutekan. Okay, next untuk attendant. Okay. Bila kita nak habis kelas, kita nak ambil attendant. Jangan ambil attendant awal-awal sebab mungkin ada budak yang belum check in. Dan jangan ambil di tengah-tengah sebab mungkin ada budak yang last scene awal. Okay. Tekan dekat lambang ni biar dia menyala, dia akan keluar pop-up. Okay, dekat pop-up ni, ambil save. Dia akan auto pergi ke download bahagian bawah kalau pakai Chrome. Okay, so tak boleh, dia kena follow dari awal balik. Tunggu Faiz punya, sebab ni dah kat tengah. Kena follow dari awal balik. Okay, so kita save attendant as CSV file. Okay, tengok dekat kita punya download. Okay, ni dia akan masuk dekat download. Contohnya ada class list yang kita dapat lah. Okay. Buka balik. Ini kalau kita nak save attendant dalam HTML5. Ini kita nak tengok current start tadi pukul berapa. Ini kita nak save. Okay, ataupun kita nak tengok dalam tu. Biasa dia akan terus turun ke bawah. Sebab ni tadi saya dah download. Okay, so bila kita buka sahaja dari download dia tu, kita akan dapat macam ni. Okay, ini adalah senarai nama murid yang ada. Ini yang tadi ya. Okay, ini arrival time ni pukul berapa murid tu masuk. Last scene pukul berapa murid tu kita nampak dalam Meet. Number of check ni berapa lama. Okay, 8 minit, 7 minit. Join ni berapa kali dia join. So kalau budak tu keluar masuk, banyaklah dia punya join ni. Jadi dekat sini kita boleh tengok. Ada budak yang masuk awal, okay. Tiba-tiba dekat sini 7 minit. Bermaksud dia hanya ada dalam Meet kita selama 7 minit sahaja. Bukan selama sepanjang kelas. So kita tak boleh kira dia sebagai hadir. Okay, ini just dia punya extension lah. Okay, jadi untuk pastikan extension kita tu dah on. Okay, kalau mic punya pastikan dia ada lambang mic berpalang tepi show everyone. Kalau attendance dia ada bawah tepi gambar kamera ni dia ada lambang right. Bila kita tekan dia akan keluar pop-up macam ni. Okay. Ni kalau kita nak edit nama kelas ke apalah. Okay, so tak payahlah. Kita just sekarang ni cuma nak save je. Okay. So dekat sini kalau dia cakap decide attempt to download multiple file, maksud dia kita dah download banyak kali, kita always allow dia. Okay, barulah kita boleh download. Macam sekarang ni saya nak download yang terkini. Okay, so barulah kita dapat download. So yang terkini kita boleh tengok makin ramai. Okay, Dila semua. Mana contoh kalau tengok Sazara Ifah. Sazara Ifah masuk 10.26. Last scene sekarang ni saya ambil attendance pukul 10.32. Mana 7 minit ada dalam ni. Contoh kalau macam Faiz tadi dia masuk. Ni dia ada mistake sikit. 54 minit. Kalau macam yang sekolah punya tadi masuk 9.30, 1 minit je ada. Okay, ini dia bagilah ni berapa kita punya masa dan berapa kali join. Macam Rafi punya, dia keluar tadi masuk balik jadi ada 2 kali join. Okay, so untuk extension, itu saja. Download, add to Chrome. Dan nak pastikan dia ada, mesti tengok dekat atas ni, dekat puzzle ni ada tulis. Lepas tu pinkan dia dekat ni. Dan bila nak tengok dalam Meet, pastikan yang mic tu ada tepi show everyone. Dan untuk attendant dia ada di tepi lambang kamera. Okay, so boleh faham untuk extension. Sekejap, ada check. Sekarang ni present whole screen, bukan window tab. Sekarang whole screen. Bila whole screen apa buka semua nampak. Kalau window kita just fokus untuk certain window. Contohnya kalau macam kita buka ni kan. Ada 5 ni. Okay, sekarang ubah benda ni kepada window. Sekejap So present now a window. Dia akan keluar suruh kita pilih window mana yang kita nak tu. Hanya window tu sahaja yang audience akan nampak. So ambil window PowerPoint. So sekarang ni apa yang audience nampak? Apa dia? Ada 5 kan? Ada 5 ladap Google tu sahaja. Okay, sedangkan waktu ni Meet sedang berjalan dekat belakang. Okay.
Alright, boleh faham. Okay, so now pukul 10.33 kita nak masuk untuk slot yang seterusnya, slot under Faiz. Jadi untuk slot kedua, terima kasih Dila. Jadi apa-apa masalah nanti boleh PM mana-mana admin So untuk slot kedua saya stopkan dulu recording. Nanti bila Faiz dah ready untuk slot ketiga, saya akan record untuk slot ketiga. So terima kasih.